Selamat sejahtera semua. Selamat datang ke rancangan nombor 1 di Malaysia, iaitu Pumpang Tradisi. Okey, seperti biasa dalam rancangan ini kita ada 3 segmen. Yang pertama, beli apa tu bersama Dina. Yang kedua, masak-masak bersama Chef Ayah. Dan yang terakhir, nak tahu tak bersama Sofia. Sebelum kita mulakan rancangan pada hari ini, mesti semua anda tertanya kan, hari ini nak masak apa? Hari ini menu apa agaknya yang kita nak kongsikan? Baiklah, saya akan kongsikan bersama anda semua. Menu untuk hari ini ialah dumpling. Pernah dengar kan? Nama diberi dumpling, tapi kalau dalam Mandarin dipanggil jiaozi. Kenapa kami pilih makanan dumpling untuk menu hari ini? Ini kerana bentuknya yang menarik, kelazatannya yang tersendiri, dan ianya daripada kaum bangsa lain. Korang tahu tak? Jadi tiada salahnya untuk kita cuba makanan kaum lain, walaupun kita kaum Melayu ke, kaum Cina ke, kaum India ke, dan sebagainya. Dan tak semua orang tahu bagaimana nak buat sebenarnya. Selalunya kita makan je tahu kan, tapi tak tahu untuk buat macam mana. Jadi di sini kami akan kongsikan macam mana cara-cara nak buat dumpling. Tanpa membuang masa, mari kita ke segmen yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi sekarang ni anda berada di segmen Cari Apa Tu? Baiklah, pada hari ini kita akan mencari bahan-bahan bagi membuat makanan tradisional kaum Cina, iaitu jiaozi ataupun lebih dikenali sebagai dumpling. Okey, bahan-bahan yang diperlukan hanya kita perlu mencari 6 bahan-bahan, iaitu lada hitam, lobak merah, ayam, tepung jagung dan juga garam dan juga kulit dumpling. Jadi, mari kita mencari bahan-bahan tersebut. Sekarang ini saya berada di bahagian rempah ratus. Jadi saya dah jumpa bahan yang perlu kita cari, iaitu lada hitam, iaitu di sini. Lada hitam adalah antara bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat jiaozi. Jadi saya dah jumpa lada hitam. Lepas ni saya akan mencari tepung jagung dan juga garam. Baiklah. Jadi kita dah jumpa tepung jagung pula, tapi sebelum kita memilih produk, saya lupa nak pesan, kita mestilah mencari produk-produk yang halalan dan thayyiban. Kita dah jumpa tepung jagung, seterusnya kita cari garam, lepas tu kita dah boleh cari bahan-bahan basah pula. Okey, kita dah jumpa garam, iaitu bahan terakhir untuk membuat jiaozi, iaitu bahan terakhir, bahan kering yang terakhir untuk membuat jiaozi. Mari kita pergi ke segmen untuk mencari bahan-bahan basah pula. Jom. Baik, kita dah jumpa bahan yang paling utama untuk membuat dumpling, iaitu kulit dumpling. Dia sentiasa berada di dalam peti ais. Jadi kita boleh ambil dia sekarang. Okey, bahan utama untuk membuat dumpling pun kita dah ada. Tinggal untuk mencari ayam dan juga lobak merah. Mari kita cari. Dah jumpa pun lobak merah. Jadi kita tinggal bahan yang terakhir sahaja, iaitu ayam. Dan itu yang paling senang sekali untuk kita cari. Kita dah jumpa lobak merah, dah tinggal untuk membeli ayam sahaja. Mari kita beli ayam. Ayam juga merupakan antara bahan yang terpenting untuk membuatkan dumpling tu merasa begitu sedap. Jadi kita dah jumpa ayam dan maka selesailah misi kita untuk mencari bahan-bahan dumpling. Ini sahaja bahan-bahannya. Baiklah, semua bahan-bahan kita sudah beli. Jadi kita tinggal hantar bahan-bahan ini
kepada Alia sahaja. Jadi Alia akan teruskan pula dengan proses memasak. Jadi tunggu. Hai, Assalamualaikum. So sekarang kita bersama dengan Alia dengan segmen nak masak dumpling. Bahan-bahannya ialah bawang Holland, carrot, bawang putih, isi ayam, daun bawang, lada putih, sos tiram, kicap cair, tepung jagung dan telur. Seterusnya, tepung jagung, minyak masak, tepung gandum dan air panas. Okay, first kali bila kita nak buat inti dumpling, first kali kita letakkan ayam. Okay, pastikan isi ayam ya, tak ada tulang. Seterusnya kita letak bawang putih yang dicincang halus. Dan carrot yang dicincang halus juga. Seterusnya kita masukkan bawang Holland ataupun bawang besar dan semestinya kena cincang halus juga. Dan akhir sekali masukkan daun bawang. Okey. Next kita akan letakkan lada white pepper. White pepper ni atas masing-masing, nak banyak ke nak sikit. Kalau Alia lagi suka sikit je, tak banyak sangat. Okey, seterusnya kita masukkan tepung jagung. Tepung jagung ni hanyalah separuh sudu. Okey, and then kita masukkan kicap cair. Kicap cair ni kita kalau boleh letak sikit-sikit. Kacau dulu barulah kita, kalau tak cukup rasa baru tambah. Seterusnya kita masukkan sos tiram. Sos tiram ni 2 sudu besar. Okey, masukkan semua. Seterusnya kita akan masukkan telur. Telur ni kena pastikan yang telah dipukul, tapi letak separuh dulu sebab kita tak nak dia terlalu hanyir. So, and then kacau. So, pastikan waktu kacau ni, kacau hingga sebati. Pastikan semuanya rata dan sebati. Okey, kalau macam kita punya inti tu dia still macam kurang sesuatu, korang kena tambahkan tepung jagung supaya dia lagi pekat. Dia tak nak terlalu cair. Okey, kita tambahkan sikit lagi tu. And then gaul je sampai sebati. Okey, seterusnya macam mana kita nak buat kulit dumpling. Okey, first kali kita akan perlukan 4 bahan ni. So, korang akan masukkan dalam satu mangkuk adunan, and then korang kacau-kacau je. And then korang gaul-gaul akan dapat dough yang macam ni. So, ni kulit dumpling tu. So, pastikan korang akan dapat dough ni macam ni. And then dia tak lekat-lekat. Nak pastikan betul tak dough tu dah siap, korang kena pastikan dough tu tak lekat dekat tangan. So, kena simpan dough dalam masa 30 minit sebelum buat kulit. Okay, next. So, ni adalah hasil daripada kita simpan dough tadi lepas 30 minit. So, first kali kita akan
So sambil-sambil korang buat ni, korang boleh terus buka pengukus untuk panaskan air. Okey, untuk bentuk seterusnya, okey, korang letakkan inti dekat tengah macam biasa. Okey, and then korang lipat dekat tengah. Okey, seterusnya kita ambil dekat bahagian sebelah lagi. Yang tak lipat lagi tu, kita lipat juga kat tengah supaya dia jadi macam segi 4. So dia akan jadi center dia tu kat tengah. So kalau tak lekat ni, boleh tambahkan air. And then just lipat. Kemaskan dia. Kepit dengan tangan. And then dah siap bentuk kedua. Okey, tips sebelum letakkan dumpling dekat dalam pengukus, korang kena letakkan sekelai kain supaya dia tak jatuh, and dekat penutup dia tu pastikan letak kain supaya air tak menitis. Assalamualaikum, bersama saya Sofia binti Hamidun, dan sekarang ini anda berada di segmen Nak Tahu Tak? Okey, hari ini saya akan menceritakan kepada anda semua tentang asal-usul dumpling. Okey, dumpling merupakan salah satu jenis dimsum yang popular di dunia, terutamanya di China dan juga Jepun. Dumpling telah wujud sejak 1700 silam lamanya. Dumpling ialah sejenis ladu Cina ataupun digelar sebagai jiaozi. Jiaozi merupakan makanan yang wajib dimakan pada malam Tahun Baru Cina. Oleh sebab bentuknya yang seperti yuan bao ataupun kapal emas kecil yang dulu menjadi mata wang di China, memakan jiaozi melambangkan duit datang. Dumpling juga merupakan sebagai simbol kekayaan ataupun kebahagiaan dan kehidupan serba lancar pada Tahun Baru. Seterusnya, saya akan menceritakan kepada anda semua sedikit sebanyak tentang info dumpling. Dumpling merupakan salah satu jenis dimsum yang banyak penggemarnya dan merupakan salah satu tradisi makanan masyarakat Cina. Makanan ini biasanya umum disajikan ketika di restoran yang menyajikan makanan dimsum. Dimsum sendiri adalah istilah dalam bahasa Kantonis yang bermaksud makanan kecil. Dumpling biasanya diletakkan dengan daging cincang dan ditambah dengan sayur-sayuran yang dibungkus dengan selembar kulit yang diperbuat daripada tepung. Sekian saja perkongsian daripada saya, Sofia binti Hamidun. Jalan-jalan ke negeri Cina. Marilah kita ke segmen seterusnya. Sebelum mengakhiri rancangan kita pada hari ini, di sini kami ingin mengingatkan kepada semua masyarakat, meskipun kita berbangsa Melayu, tetapi tiada salahnya untuk kita mengambil tahu adat dan makanan tradisi kaum lain. Kerana Malaysia dikenali sebagai satu negara yang berbilang kaum dan harmoni. Sebelum itu, kami harap tidak terlambat untuk kami mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-63 kepada semua rakyat Malaysia. Jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih.